sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram wa arwahi masyayikhina wa walidina wa li amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi masyariqil ardi wa magharibiha syai'un lillahi wa lahum al-Fatiha. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihil amin al-mabu'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim fi kulli lamhatin wa nafasin adala ma wasi'ahu 'ilmullahi al-'azim. Allahumma iftah lana abwaaba fadlik wa anshur 'alaina khaza'ina rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin wa bijaahi sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan Allah itu alam yang menunjuk dia atas ilah yang hak, sebagai penunjuk yang menghimpunkan bagi sekalian ma'ani asma dan sifat. Baik tuan-tuan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia-Nya dan juga curahan rahmat-Nya, hidayah taufiknya, kurniaan-Nya dapat kita meneruskan lagi pengajian pada malam ini. Baik. Jadi sebagaimana maklum, giliran pada malam ini dalam kitab tafsir surah Al-Fatihah. Maka pada malam ini adalah kita membincangkan mengenai tafsir basmalah, yaitu tafsir Bismillahirrahmanirrahim.
pertamanya Bismi, lepas itu Allahi, lepas itu Ar-Rahman, lepas itu Ar-Rahim. Ini bagi 4 kalimah. Jadi apakah hikmah 4 kalimah ini, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian? Kata setengah ulama, di antaranya ialah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bintani, iaitu kerana dosa kita ada 4 macam. Ada dosa yang kita lakukan dia pada waktu siang, ada pula dosa yang kita lakukan dia pada waktu malam, ada dosa besar dan juga ada dosa kecil. Jadi 4 jenis itu. Jadi kalaulah seorang itu membaca Bismillahirrahmanirrahim ini, maka akan dihapuskan dan juga diampunkan dia dosa-dosa yang dia lakukan pada 4 ketika tadi, siang, malam, dosa kecil dan juga dosa besar. Itu di antara 4 kalimah ini, kan? Nanti ke depan kita tengok lagi, insya-Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada malam ini kita nak kongsikan mengenai yang kedua, kalimah yang kedua, iaitu kalimah Allah. Baik. Jadi kalimah Allah itu, tuan-tuan, kan, dia asal daripada apa? Dia asal daripada perkataan alaha, alif lam ha, alaha, alaha, kan? Maka alaha dengan makna ibadah, 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 alaha, ibadah. Itu satu asal kalimah. Kemudian dimakrifahkan, maknanya kita mendatangkan alif lam makrifah pada kalimah alaha. Jadi al-alaha, itu asalnya. Itu asalnya. Kemudian dihazamkan hamzah yang kedua selepas daripada kita bariskan dia kepada lam, maka jadi al-ilah, al-ilah. Maka al-ilah dengan makna ma'lum. Sebab al-ilah dengan makna ma'lum, ma'lum dengan makna ma'budun, mana yang disembah. Lepas tu diidghamkan lam yang pertama di dalam lam yang kedua, diidghamkan lam yang pertama di dalam yang kedua, maka kekal alif, maka jadi Allah. Ini pengajian begini ni, bagi pengajian ilmu saraf. Maknanya pada kalimah Allah itu dia ada 5 amalan. Maksudnya 5 kerja nak kena buat dia. Daripada alaha, lepas itu dimasukkan dia dengan alif lam ma'rifah, jadi al-alahu, kan? Al-alahu. Lepas itu dihazamkan, kan, hamzah yang kedua, jadi al-ilahu, al-ilahu. Nah, lepas tu bagi diidghamkan lam yang pertama dan di dalam lam yang kedua, maka jadi Allahu. Ini kena fikir sikitlah. Baik, tak apalah kalau tak tahu
Tapi kalau kita tahu benda ni lebih bagus, kita nak tahu asal kalimah Allah itu daripada kalimah Allah dengan makna ibadah. Jadi al-ilah jadi dengan makna ma'luhun, ma'luh dengan makna ma'budun bihaqqin, yang disembah dengan sebenarnya. Itu asalnya. Baik. Jadi kita tengok balik dalam kitab, dia kata dan Allah itu kita panggil lafzul jalalah. Lafaz Allah itu apa dia? Alamun, iaitu satu nama. Alam di sini dengan makna satu nama yang menunjuk ia atas ilah yang hak. Kita nak faham satu-satu tu kan. Jadi Allah itu ialah satu nama. Nama apa? Nama tu yang menunjuk atas ilah yang hak, yakni atas Tuhan yang sebenarnya. Baik. Maka di sini kita nak bahas dan juga kita nak bincang beberapa perkara. Pertama, apabila kita sebut alamun, iaitu nama, jadi Allah itu ialah nama, maka apa yang tuan-tuan faham daripada nama? Nama itu apa dia yang tuan-tuan faham? Nama itu ialah yang menunjuk atas Tuhan punya nama. Nama bukan Tuhan punya nama lagi, tapi nama itu ialah menunjuk di atas Tuhan punya nama. Sebab itu kalau kita mengaji dalam ta'rif isim, al-ismu ma dalla 'alal musamma, dia panggil perkara yang menunjuk atas musamma, yakni atas Tuhan punya nama. Jadi artinya nama bukan lagi Tuhan punya nama, cuma namanya itu dia menunjuk atas Tuhan punya nama. Contohlah, kita buat misal lagu ni. Seperti kita kata nama api. Adakah api? Nama api bukan api. Kalaulah nama api itu kena kepada diri api, maka akan terbakar, akan meleconglah lidah orang yang menyebut api, 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 api. Tapi tak melecong pun lidah. Kita sebut 1000 kali pun api, 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 api. Sebab apa? Sebab nama api bukan api, kan? Tapi nama api itu menunjuk atas api. Ini pun begitulah. Nama Allah bukan menunjuk atas nama Allah bukan Allah, tapi nama Allah itu menunjuk atas zat dia. Ini kita berlaku di atas satu qaul. Benda ni memanglah ada khilaf, kita tak nafikan. Sebab tu kata ulama, law kana al-ismu 'ainal musamma lahtaraqa famu man qala nar. Bahasa kita panggil apa? Law kana al-ismu 'ainal musamma, kalaulah nama itu kena kepada Tuhan punya nama, law kana al-ismu 'ainal musamma lahtaraqa, pasti akan terbakarlah famuman, mulut orang yang berkata api, api, api. Tapi pasal apa? Bila kita sebut api, 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 mulut kita tak terbakar pun, lidah kita tak melecong pun. Itu menunjukkan bahawa nama bukan Tuhan punya nama, tapi nama itu
menuju kepada Tuhan dia saja. Nah, mudah cakapnya begini lah. Macam tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat kalian yang bekerja di pejabat kan, bila bekerja di pejabat dia ada apa? Name tip kan, name tip. Jadi kita tulis name tip tu, nama di sini, letak di sini. Adakah nama kita tu kita? Tak. Kalau nama kita tu kita pakai hantar name tip tu biar je, kita tak payah pergi lah. Kita tak payah pergi kerja lah, pakai hantar name tip tu mana pergi punchkan kan, kita tak payah lah. Itu namanya nama, bukan punya nama kan. Dan begitu juga kita nak fahami, kalau nama tu kena kepada Tuhan punya nama, kita tak payah kan cari duit, kita tulis saja DUIT, duit, sebut di mulutnya duit, dapat duit, tak payah kerja. Sebab nama duit tu duit, tak gitu. Tapi kenapa bila kita sebut duit, tapi tak jadi duit? Maknanya nama duit bukan duit kan. Begitu juga seperti mana kita rasa lapar nak makan daging kijang, tak payah bicara kijang, sebut kijang, kenyang dah kita sebut kijang, tak kenyang. Sebab nama kijang bukan kijang. Hak kijang betul mana? Duduk dalam hutan. Itu baru kijang. Jadi kita kena fahami konsep ini. Nama Allah bukan Allah, tapi nama itu menunjuk ke atas Allah. Yang kita sebab tu dia kata sini Allah itu alamun. Mana nama? Alam tu maksudnya nama, ismun, iaitu nama yang menunjuk ia nama itu atas ilah yang hak, atas Allah, jadi atas Tuhan yang sebenarnya. Baik. Jadi apabila kita sebut ilah yang hak, Tuhan yang sebenar, maka di sini nak keluar apa? Nak mengeluarkan ilahul batil, Tuhan yang tidak sebenar. Lagu mana Tuhan yang tidak sebenar? Iaitulah Tuhan yang didakwa oleh orang-orang kafir. Itu tidak sebenar. Seperti buat kafir, dia berkata apa? Tokong itu Tuhan mereka yang mereka semua. Batu, kayu, bulan, bintang, matahari dan sebagainya, mereka kata itu adalah Tuhan mereka yang mereka sembah. Maka itu tidak betul, nafi lah betul. Sebab tu Imam Sanusi mengatakan bahawa waqad ghalatu ghalatan fahishan wa tawahamu anna al-manfiyya fi qawli la ilaha illallah kan, iaitu apa? Orang panggil al-asnam wal-awthan. Sesungguhnya mereka itu telah melakukan satu kesalahan yang amat keji. Mereka mengatakan bahawa yang dinafikan pada kalimah la ilaha illallah itu ialah kullu an ma'budatil kuffar kal asnam wal awthan, iaitu setiap yang disembah oleh orang-orang kafir seperti berhala, tokong. Jadi tokong berhala itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan, itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka tak sah nafi. Habis yang kita nafi la ilaha illallah, nafi apa? Ni dia bincang
sikit, dia bagi nafi dengan dua makna. Yang pertama nafi lil ikhbar, yang kedua nafi lil tahqiq. Apa itu nafi lil ikhbar dan juga lil tahqiq? Nafi lil ikhbar maksudnya nafi nak cerita kata tidak ada Tuhan yang lain. Tak ada, hanya Tuhan yang sebenarnya Allah saja. Itu panggil nafi lil ikhbar. Dan nafi lil tahqiq, tahqiq maknanya mengkejapkan, memperkukuhkan bahawa Allah jualah Tuhan, hal lain pada Allah bukan Tuhan. Itu yang disebut tiada Tuhan melainkan Allah. Allah jauh Tuhan. Dan itu satu untuk kita nak memahami. Baik. Kemudian tengok balik kita bila mana disebut, iaitu alamun, alam yang menunjuk atas ilah yang haq, sebagai menunjuk yang menghimpunkan bagi sekalian ma'ani asma dan sifat. Apa maksud? Maksudnya tuan-tuan dan hadirin sekalian, Allah itu ialah satu nama kan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang di mana nama ini menghimpunkan bagi sekalian nama-nama dan juga sifat-sifat. Macam mana nak faham dia? Baik, kita ambil begini dulu. Jadi Allah ini dinamakan dia Sultanul Asma. Kita ambil faham ni dulu. Allah ni, lafaz Allah atau lafzul jalalah ni dinamakan dia Sultanul Asma. Apa makna Sultanul Asma? Iaitu sultan atau raja bagi sekalian nama. Kan, bagi sekalian nama. Itu satu. Dan juga lafzul jalalah, lafaz Allah itu juga dia panggil akbarul asma wa ashharuha, kan, wa a'zamuha wa ajma'uha li sifatil kamal. Jadi lafzul jalalah ini, lafaz Allah itu dikatakan dia nama Allah yang terbesar, dengan makna tak ada hal lebih besar daripada dia. Kan? Nama Allah ini juga dipanggil Azam, yang teragung. Dan dengan makna tak ada yang lebih agung daripada nama Allah. Nama Allah ini juga dipanggil Ajma', yang menghimpunkan bagi segala sifat-sifat kamalan, sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya apa? Maknanya bila mana seorang itu menyebut Allahu, maka seolah-olah atau seperti dia menyebut semua nama-nama Allah. Seolah-olah dia menyebut semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Itu yang maksud menghimpunkan bagi sekalian ma'ani asma dan sifat. Dengan makna apabila seorang itu menyebut Allah, 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 maka seolah-olah dia menyebut semua nama-nama Allah. Seolah-olah dia menyebut semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dinamakan lafaz Allah ini dengan ismun jami'. Dia panggil nama jami', nama yang menghimpunkan bagi semua nama dan juga yang menghimpunkan bagi semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga ulama menamakan Allah itu dengan Ismullahil Azam, dengan nama Allah yang teragung, yang paling agung sekali. Tak ada dah yang agung selepas daripada nama Allah ini. Inilah. Baik. Dan nama Allah ni tentu dia ada keistimewaan dia berbanding dengan nama-nama yang lain. Cuba tuan-tuan tengok, apabila kita sebut Allah, dia ada 4 huruf kan, alif, lam, ha. Allah, maka dia masih lagi merujuk kembali kepada makna yang penuh. Baik. Lepas tu cuba tuan-tuan buang alif. Buang alif. Jadi apa? Lam, ha. Nak baca lagu mana? Kita baca lillahi. Maka ada dalam Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillah, bagi Allah. Masih lagi makna yang lengkap dan juga makna yang sempurna. Cuba tuan-tuan buang lagi lam. Tinggal lillah dari lam ha. Cuba buang lam yang pertama. Jadi nak baca apa? Lah, lahu kan, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Masih lagi merujuk kepada makna yang sempurna dan juga makna yang lengkap. Lahu, lillah. Baik. Cuba tuan-tuan buang pula lam. Tinggal ha saja. Buang alif, buang lam. Buang yang kedua, lepas tu tinggallah ha saja. Kita nak baca apa ha tu? Huwa kan? Maka huwa itu merujuk kepada Allah. Huwallahu alladhi. Tengok. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang merujuk kepada Allah lagi. Baik. Jadi tuan-tuan mampuan, cuba tuan-tuan tengok nama yang lain. Contoh kita ambil Ar-Rahman. Rahman dia ada 5 huruf. Ra, ha, mim, alif, nun. Rahman ada 5 huruf kan? Baik. Cuba tuan-tuan buang ra. Nak baca apa? Nak baca apa? Rahman, cuba buang ra. Nak baca apa? Haman. Rahman. Dia kembali dah kepada makna Rahman. Dah hilang dah makna Rahman dengan makna yang Maha Pemurah. Bila buang ra baca Haman. Adakah Haman itu maknanya yang Maha Pemurah? Dah ubah dah maknanya. Lepas itu kita buang pula ha. Tinggal mim, alif, nun, man. Lagi lam maknanya Pemurah tadi. Cuba buang mim, tinggal alif dengan nun. Baca apa? An, in, un, lari terus. Lepas itu buang alif, tinggal nun. Apa makna? Tak ada. Inilah tuan-tuan keistimewaan. Dia panggil khasa'is lafzil jalalah. Itu di antara keistimewaan lafaz jalalah. Apabila dibuang alif, masih lagi mengekalkan makna asal. Bila dibuang lam pertama, lam kedua, masih lagi mengekalkan makna Allah. Baik, itu kita nak memahami beberapa maklumat. Dan seterusnya tuan-tuan membuat hadirin hadirat sekalian,
Di antara maklumat yang lain kan, iaitu kita seperti mana kita sebutkan tadi, kalau seorang itu menyebut Allah, maka seolah-olahnya dia menyebut semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah setengah ulama sufi disuruh kita ini berzikir dengan zikir Allah, 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 Allah. Sebab apabila kita berzikir dengan zikir Allah, seolah-olah kita menyebut dan berzikir semua nama-nama Allah. Kan? Dan kalau kita tengok dalam turuk sufiyah, jalanan ulama-ulama sufi untuk cepat seorang itu kesan yang cepat, iaitu zikir Allah, 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 Allah. Kan disebut dia lebih kesan dalam hati kita, lebih memberi kesan, mengikiskan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat nafsu, aib-aib hati, aib-aib roh, dan juga aib-aib nafsu. Dikikit sikit. Apabila kita senantiasa basuhkan kotoran hati kita dengan zikir Allah, 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 Allah. Dan bagi banyak, tak kira sama ada kita berjalan atau kita duduk atau ketika kita tidur, setiap masa, setiap waktu, tengok dalam ayat Quran, alladzina yadhkuruna Allah katsira. Itu alladzina yadhkuruna Allah, apa ayat Quran tu? Bagi qiyamah sambil berjalan, sambil berdiri, dan juga di atas lambung mereka orang yang menyebut Allah, Allah, Allah. Jadi tuan-tuan, sambil-sambil kita naik kereta, hati kita berjalan Allah, 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 Allah. Bawa kereta Allah, Allah, Allah. Latihkan diri kita itu bagi biasakan dengan zikir Allah. Sebab di situ tuan-tuan besar pahala dia. Apa besar ganjaran dan pahalanya? Yang kita sebutkan tadi, bila dia sebut Allah, maka seolah-olah dia menyebut semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifat Allah. Baik. Sebab apa kita kata begitu menghimpunkan? Sebab kaedahnya begini. Kaedah kan, asma'ullah a'lam wa awsaf. Itu kaedahnya. Asma'ullah a'lamun wa awsaf. Maksudnya nama-nama Allah itu ialah a'lam, kan? Nama-nama yang menunjuk atas zat, wa awsaf, dan juga nama-nama yang menunjuk atas zat yang bersifat. Dia bagi awsaf. Maka semuanya itu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada yang satu, iaitu lafzul jalalah. Contoh kita buat misal lagu ni, seperti kita kata apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama, tapi nama tu yang ada di dalamnya sifat rahmah, kan? Kerana tidak boleh dikatakan Rahman melainkan ada di dalamnya itu rahmah, sifat kasihan. Jadi dalam Ar-Rahman itu ada dua. Mana? Satu nama, satu sifat. Maka nama sifat ni, nama dan sifat ini dia merujuk ke mana? Dia merujuk kepada
Nama dia merujuk kepada Tuhan punya nama. Siapa Tuhan punya nama? Allah. Berarti Ar-Rahman dia merujuk kepada Allah. Faham tak? Satu. Sifat pemurah tadi itu sifat. Maka sifat ni boleh tak berdiri dengan sendiri? Tak boleh. Sebab passion sifat maqama bil ghair, dia berdiri di yang lain. Yang ni sifat dia tidak boleh berdiri pada sifat. Sifat tak boleh berdiri dengan sendiri. Sifat dia kena tumpang ada di zat. Maka sifat ini duduk di mana? Duduk di Allah. Jadi semua asma dan awsaf sifat semua kembali kepada lafzul jalalah. Begitu juga bila kita sebut Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Quddus dan seterusnya, semuanya merujuk kepada lafzul jalalah. Inilah maknanya menghimpunkan bagi sekalian ma'ani asma dan sifat. Faham tak? Itu maksud menghimpunkan tu. Contoh kita buat misal lagi pula, buat contoh yang lain pula. Seperti kita ambil nama Allah Subhanahu wa taala yang mana? Al-Musawwir. Al-Musawwir iaitu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak ayat. Walladzi yusawwirukum, Allah Ta'ala yang merupa-rupakan kamu. Yani Allah Ta'ala itu yang menjadikan kamu ini pelbagai rupa dan bentuk. Tuhan Musawwir, Allah Ta'ala lah yang merupa-rupakan kamu. Tengok, yani Allah Ta'ala jadikan kita ini berbagai-bagai rupa, berbagai-bagai bentuk. Tengok rupa kawan ni lagu ni, rupa orang Malaysia lagu lain, rupa orang Korea lagu lain kan. Tengok tak semacam kan. Rupa orang Bangla lagu lain, dia tak semacam. Dia tak semacam rupa-rupa kita itu. Allah Ta'ala memperbagaikan bentuk rupa. Baik. Jadi dalam itu apa sifat Allah? Nama Allah Al-Musawwir. Maka nama dia menunjuk atas apa? Zat, iaitu Allah kan. Lepas itu pula sifatnya di situ ialah sifatnya taswir. Taswir menggambarkan, merupakan pelbagai rupa dan juga gambaran. Tuhan membentukkan, menggambarkan rupa bentuk, rupa gambaran. Maka sifat boleh tak berdiri dengan sendiri? Tak boleh. Sifat dia kena ada dan juga tumpang pada zat. Jadi dua nama tadi, asma dan awsaf, dia rujuk kepada lafzul jalalah. Inilah makna menghimpunkan tu bagi sekalian ma'ani asma dan sifat. Jadi apabila kita sebut Allah, Allah, macamlah kita sebut semua nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah ulama mengatakan bahawa Allah itu ialah ismun jami'. Ismun jami'un li ma'anil asma' was sifat. Nama yang menghimpunkan bagi sekalian makna sebenarnya nama-nama dan juga sifat. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Allah itu ialah Ismullahil A'zam, nama Allah Ta'ala yang teragung. Maka tuan-tuan, saya nak bagi satu amalan untuk penyucian hati, penyucian jiwa. Kata Syekh Abdul Qadir, tengok di awal kitab I'anatul Talibin, di awal kitab I'anatul Talibin, juzuk yang pertama, Syekh Abdul Qadir mengatakan bahawa
mengekalkan tiap-tiap pagi selepas daripada sembahyang subuh baca Allah 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 71 kali. InsyaAllah dia buat selama 40 hari. Allah Subhanahu wa ta'ala akan bukakan kepada dia rahsia-rahsia yang amat banyak. Tuan-tuan buat 71 kali diamalkan tiap-tiap kali selepas subuh. Tapi ada cara dia. Cara dia mana? Iaitu kita letakkan tapak tangan kita ini pada dada kita sebelah kiri. Letakkan tapak tangan sebelah dada sebelah kiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kosongkan pikiran kita. Jangan ingat fatir. Fatir bahasa Arab, Melayu kita panggil roti canai. Fatir. Jangan ingat roti canai. Jangan ingat teh o, kopi o. Jangan ingat. Kosongkan pikiran dan juga kosongkan hati kita. Jangan ingat yang lain, hanya ingat Allah saja. Lepas tu kita mula sebut Allah, 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 Allah dengan matikan ha. Allah, 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 Allah. Jangan sebut Allahu, Allahu, Allahu. Tamam. Matikan ha. Allah, Allah, Allah. Bagi juga 71 kali. Buat selama 40 hari, InsyaAllah. Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pada kita ini rahsia-rahsia, asrar-asrar, kan, berbagai marifat yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amalkan. Lepas itu, kalau orang tanya kita pula, aku dah buat dah ni 40 hari ni, lepas itu nak berhenti? Tak, jangan berhenti, buat terus. Cuma 40 hari itu syarat pertama ya. Bila cukup 40 hari kena berhenti? Tak, berterusan. Buat lagi, terus. Cuma kita buat 40 hari itu tujuannya nak bagi lekat ya. Sebab biasanya tabiat seorang itu 40 hari dia akan berubah. Tapi kalau 40 hari juga tak berubah, tak tahulah nak kata apa. Dia 40 hari. Tengok kejadian kita kan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ni 40 hari nutfah, satu titik yang mani. Lepas itu 40 hari pula barulah jadi alaqah, bagi segumpal darah yang kecil. Lepas itu 40 hari pula barulah jadi mudghah, bagi segumpal daging yang sekadar boleh kita mamahkan dia. Maksudnya proses perubahan tu 40. Dia berubah 40, dia berubah 40, dia berubah. Kan? Sebab tu juga tuan-tuan, bila kita sampai umur 40, tuan-tuan perasan dan diri kita sudah berubah. Dulu kita kuat, 40 dia rasa tak kuat dah, letih. Makan pun tak kuat dah, semua pun tak kuat dah. Ini berubah gitu. Baik. Itu kita nak memahami. Itu cara ringkas mengenai tafsir Allah. Baik, kita tengok seterusnya. Dan Ar-Rahman itu, ini tafsir Ar-Rahman kan, bila kita sebut Bismillahi, apa itu Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman? Tafsirnya dia kata makna Ar-Rahman iaitu yang memberi nikmat yang besar.
kita terjemah apa? Kita terjemah Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, ataupun Tuhan yang amat murah. Mau kita nak baik, tak apa betul lah, tak salah. Tapi majoriti ulama mentafsirkan Ar-Rahman dengan makna Al-Mun'imu bi jalailin ni'am. Bahasa kita panggil yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar-besar. Baik. Maka nikmat yang besar itu dia panggil apa usul dia? Usulnya tuan-tuan yang paling besar sekali apa? Ini belum kita masuk kepada tafsir sufi. Kita pakai dulu apa nikmat yang besar. Nikmat yang besar kan, iaitu ada kita. Itu nikmat besar. Dulu kita tak ada. Lepas itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan kita ini. Itu dipanggil ni'matul ijad. Nikmat Allah Ta'ala mengadakan kita daripada tiada kepada ada. Ini nikmat besar. Lagi apa lagi nikmat besar disebut contoh di sini? Dia kata seperti nikmat Islam dan iman dan sama', mana nikmat pendengaran dan basar, nikmat penglihatan dan afiat, nikmat sihat badan dan lain-lainnya, seperti nikmat akal, nikmat rezeki dan sebagainya. Itu dipanggil nikmat yang besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ini. Baik, ini kita tengok dari segi satu sudut. Adapun kalau kita tengok dari segi sudut yang lain, maka nikmat Islam kita tidak akan kecapi. Nikmat iman, nikmat sama, basar dan afiat kita tidak akan perolehi, melainkan tuan-tuan puan-puan hadirin sekalian, dengan sebabnya kita memperoleh an-ni'matul kubra alal alam, iaitu nikmat yang paling besar sekali atas alam ini. Nikmat apa? Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Sebab apa? Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah pembuka bagi setiap yang tertutup. Alam ini tertutup dengan ketiadaan, maka pembuka yang membuka bagi ada alam ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pintu Islam juga tertutup, yang membukanya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu iman juga tertutup, maka sebab yang membukanya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi apa lagi? Pintu ma'rifah, pintu tauhid, semuanya tertutup. Maka sebab yang membuka semua pintu-pintu itu ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyan la u'rafu fa ahbabtu an u'rafa
fa khalaqtul khalqa li'urafa. Tuhan kata, aku ini umpama gedung yang tersembunyi, yang tidak dikenali, tak diketahui oleh seorang pun. Ada siapa kenal Tuhan? Tak ada. Sebab pintu ma'rifah Tuhan itu tertutup. Alam ini tak ada. Tuhan kita ada sebelum ada alam ni lagi. Kana Allahu wahdah wa lam yakun syai'un ghairah. Allah tu ada, tapi pada masa tu belum ada apa-apa lagi. Benda lain tak ada lagi. Allah Ta'ala ada. Itu dalam hadis sahih. Kan? Lepas itu, siapa kenal Tuhan? Tak ada siapa kenal Tuhan. Kerana pintu ma'rifah tertutup. Lalu Tuhan kata, fa ahbabtu an u'rafa, maka aku suka aku dikenali. Tuhan dia suka, dia nak dikenali. Maka bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala nak memperkenalkan dirinya kepada kita hamba-hamba ni? Caranya Tuhan buat, fa khalaqtul khalqa, maka aku penciptakan makhluk. Tentu timbul soalan, apakah makhluk yang terawal, yang pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabnya ialah nur Muhammadi, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Tuhan buat Nabi Muhammad, hikmatnya, faedahnya ialah supaya kita mengenalinya. Fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa, lalu aku jadikan makhluk li'urafa, supaya aku dikenali. Ada riwayat yang lain, fa khalaqtul khalqa liya'rifuni, aku cipta makhluk supaya mereka itu mengenali aku. Itu hikmahnya. Baik tuan-tuan, jadi di situ dapatlah kita faham pembuka bagi tertutupnya alam ni siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembuka pintu ma'rifah iman Islam siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut di dalam salawat Fatihah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq. Nabi kita itu pembuka bagi setiap yang tertutup. Alam ini tertutup dengan ketiadaan, yang membuka bagi ada alam ini sebabnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dapatlah kita faham bahawa kemuncak nikmat yang besar apa dia? Nikmatnya Allah Ta'ala utuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebab tu kata ulama, bismillah dengan sebut nama Allah itu dalil menunjuk, isyarat menunjuk pada wujudnya Allah. Bila sebut Ar-Rahman, maka itu isyarat kepada wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana nikmat yang besar ialah nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang besar. Itu ikut tafsir ulama-ulama sufi. Sebab mereka ini ke arah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tafsir mengikut kecintaan. Sebab mereka memandang kita tak akan dapat Islam kalau bukan dengan sebab Nabi Muhammad. Kita tak akan dapat iman kalau bukan dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga tidak akan merasai nikmat ijad, nikmat ada dalam alam ini kalau bukan dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam hadis yang lain, Nabi kita, Tuhan kita, hadis kursi, Nabi Tuhan kita berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka wala ardan wala samaan. Kalau
bukan kerana engkau wahai Muhammad, pasti aku tidak jadikan aflak semua ni kan? Bumi, langit aku tak buat, tapi kerana sebab engkau lah yang aku buat semua ni. Jadi itu walaupun ulama membahaskan di situ, maka kata ulama segi maknanya sahih, walau lafaznya berbeza, tapi disebut oleh ulama hadis mengenai hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ajluni di dalam kitabnya Kashful Khafa wa Mudhilul Ilbas. Ada tengok di sana mengenai hadis. Allahu Akbar. Hanyalah tuan-tuan hadirin hadirat sekalian. Jadi dengan Ar-Rahman itu zahirlah Rabbanya sekalian makhluk ini. Sebab itu seorang waliullah Al-Arif Billah nama Syekh Muhammad Khalil Al-Ajrasi radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia kata wa bir-Rahman zaharatil akwan. Dengan Rahman itu zahirlah sekalian makhluk ini. Wa bir-Rahmani zaharatil akwan. Dengan Rahman Tuhan ini, dengan nama Allah Rahman ini, zahirlah, timbullah sekalian makhluk ini. Jelas itu. Baik. Seterusnya kita tengok lagi pula secara ringkas. Dan Ar-Rahim itu maknanya, makna Ar-Rahim itu yang memberi, yakni memberi nikmat dengan daqaiqin ni'ami, yaitu dengan nikmat-nikmat yang halus, yang seni. Itu makna daqaiqin ni'am, artinya nikmat-nikmat yang halus, yang seni. Apa yang dimaksudkan dengan nikmat-nikmat yang halus, yang seni ini? Kita buat contoh di sini kan, maka kita buat contoh nikmat yang halus, yang seni. Contoh, kita buat contoh seperti nikmat bertambah ilmu dan bertambah iman dan bertambah ma'rifat dan bertambah hidayah, bertambah taufiq. Itu masuk dalam kata nikmat-nikmat yang halus, yang seni. Sebab makna yang halus seni ini artinya dia tercabang daripada yang besar. Hak besar itu apa dia? Nikmat iman. Okey. Yang halus bertambah pada iman. Itu beza. Kalau orang tanya kita, nak faham lagu mana? Hak kecil besar ni, dia gini. Hak besar tu dia panggil usul. Lepas tu hak kecil ni dia panggil furu', cawangan dia. Kan? Macam kita panggil rumah. Kalau rumah dia panggil rumah sebiji atau rumah ibu, itu dia panggil asal. Lepas itu hak tambah-tambah tepi, serambi, beranda tu, itu dia panggil furu'. Dia panggil hak kecil-kecil, itu tambahan. Faham tak? Okey, maka kita nak bagi faham di sini. Iman tu nikmat besar, Islam tu nikmat besar, ma'rifah tu nikmat besar. Tetapi bertambah iman tu, hatu tu dia panggil yang halus. Bertambah iman, bertambah ma'rifah, bertambah ilmu, bertambah akal, bertambah hidayah. Hidayah dapat dah, tapi bertambah lagi taufik. Itu dia panggil daqaiq an-ni'am. Nikmat-nikmat yang seni, yang halus, yang kecil. Itu nama daqaiq an-ni'am. Kan? Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ini nikmat yang besar-besar dia bagi. Maka
Maka nikmat yang besar ini kita panggil ni'matul ijad. Dan Ar-Rahim itu kita panggil ni'matul imdad. Dia panggil nikmat bantuan-bantuan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tambah lagi. Habis. Jadi tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, maka dapatlah kita fahami bahawa 3 nama ini kan, dia ada rahsia-rahsia dia. Kalau ditanya apa rahsia, Allah Subhanahu wa taala memilih 3 nama ni. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lepas itu pula didahulukan Allah di depan. Pada kali nombor 2 Ar-Rahman, pada nombor 3 Ar-Rahim. Tak dipilih nama-nama yang lain. Contohnya seperti Bismillahirrahmanirrahim Al-Quddus kan? Tapi yang dipilih Bismillahirrahmanirrahim. Itu pula kan, dia letak Ar-Rahim di belakang, dia tak letak depan. Contohnya kita baca gini, Bismillahirrahmanirrahim. Tak, tapi dia letak Bismillahirrahmanirrahim di belakang. Dia ada beberapa rahsia ya. Maka kita habaklah di antara rahsianya, dasar Allah itu nama yang jami', dia menghimpunkan semua nama-nama dan juga sifat. Begitu juga Ar-Rahman, Ar-Rahman itu isyarat kepada ni'matul ijad. Ar-Rahim isyarat kepada ni'matul imjad. Maka tuan-tuan, kita duduk dalam alam ini, kita tak lepas daripada 2 nikmat ini, ni'matul ijad dan ni'matul imdad. Kita tak lepas daripada 2 nikmat ini ya. Itu situ. Sebab tu kita tengok dalam matan Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia kata apa? Ni'matani, 2 jenis nikmat kan, yang tidak lepas kita ke semua ni daripada 2 nikmat ini, iaitu ni'matul ijad dan ni'matul imdad. Maka disebut fa'awalan, maka yang pertama mula-mula sekali Allah Ta'ala berikan kepada kita ni'mat ijad, wa thaniyan, dan yang kedua baru Allah Ta'ala berikan kepada kita ni'matul imdad, ni'mat bantuan dan juga pertolongan. Kerana apa? Kerana kita manusia duduk dalam dunia dan maupun juga dalam akhirat tak akan terlepas daripada 2 nikmat ini. Maka 2 nikmat ini dia merujuk kepada mana? Allah. Dia kembali situ. Semuanya datang daripada Allah. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Kan Tuhan sebut dalam Quran, apa yang kita kecapi, kita rasai daripada nikmat ni, semuanya min Allah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tuan-tuan, kita pelajari Fatihah bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, besar dia tu. Besar perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Besar sungguh rahsia-rahsianya. Itu satu sebab. Yang kedua, kita ceritakan sedikit apa rahsia di belakangkan Ar-Rahim.
diletak di depan Ar-Rahman, tak sebaliknya, tak diletak Bismillahirrahmanirrahim. Sebab di dalam itu ada isyarat. Apa isyaratnya? Kalau kita kata Allah dengan nama Allah, itu kita panggil apa? Tiap-tiap sesuatu mulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik sudah mulakan dengan nama Allah, Allah taala mengajarkan kita mula dengan nama Allah Subhanahu wa taala supaya berkah. Begitu juga tuan-tuan, kalau kita tengok dari segi sudut yang lain, bismillah, ba yang kita bincang itu kan, ba itu isyarat kepada nuqtah al-wujud. Nuqtah al-wujud. Nuqtah al-wujud kan. Maka nuqtah wujud ni dia ada dua. Ada nuqtah wujud hakiki, ada nuqtah wujud majazi. Kalau wujud hakiki Allah, wujud majazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti pada bismillah itu ada pembukaan, dipanggil Fatih. Al-Fatih 5 kali. Kemudian di belakang ada khatim 5 sabang. Mana? Ar-Rahim. Kenapa Allah Ta'ala persudahkan dengan Ar-Rahim kalimah basmalah? Itu isyarat kepada Allah Ta'ala persudahkan nabinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kita Al-Khatim 5 sabang. Ini isyarat Sufiyah dipanggil untuk kita nak memahami. Dan isyarat ini bukan isyarat semata-mata, bahkan isyarat ini disabit dengan ayat Quran. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu nama Rahim, maka Allah Ta'ala juga menamakan Nabi kita dengan Rahim. Fakana bil mu'minina rahiman, itu nama Allah. Begitu juga laqad ja'akum, tengok di belakang sifat Nabi kita apa? Rahim. Raufur Rahim. Rauf nama Allah dinamakan kepada Nabi kita Muhammad Rauf. Rahim nama Allah juga dinamakan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mula dengan Fatih, akhir dengan Khatim. Itu isyarat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih 5 kali, Al-Khatim 5 sabang. Baik, itu satu. Lepas tu kita tengokkan lagi pula isyarat yang lain. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita ini Maha Pemurah, kan? Maha Pemurah dan juga Maha Kasih Sayang. Maka Nabi kita diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Lepas tu sebut di isyarat, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Allah Nabi kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah akbar. Inilah rahsia-rahsianya banyak. Kalau kita nak cerita, nak korek rahsianya ni, itu di antaranya. Nanti insya-Allah kita akan tambahkan lagi maklumat ini. Berkata Syekh Muhammad Nawawi, situ dulu. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu wasallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina